Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Hakimi bin Ibrahim, pelajar ijazah sarjana muda Sains Sukan Sains Kejurulatihan dengan kepujian semester 4 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, hari ini topik saya adalah tentang pemakanan semasa fasa latihan sukan bagi atlet remaja. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita bersembang sedikit atau kita ambil sikit isi penting mengapa kita perlu tahu atau mengapa pentingnya pemakanan ni untuk diri kita adalah sebab pertama untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan yang normal untuk tubuh badan kita. Kedua, untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa berada dalam keadaan yang cergas. Ketiga adalah untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan dan memastikan tubuh badan berada dalam tahap kesihatan yang baik. Keempat adalah untuk membekal tenaga dan nutrisi untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti fizikal harian. Okey, seterusnya antara satu topik yang saya akan kupaskan adalah yang pertama, keperluan tenaga, keseimbangan tenaga dan juga ketersediaan tenaga. Kedua adalah keperluan makronutrien untuk latihan. Ketiga, keperluan mikronutrien untuk latihan. Keempat adalah komposisi badan dan juga prestasi sukan. Kelima adalah garis panduan penghidatan untuk mengekalkan cecair dan keseimbangan cecair dan juga elektrolit dalam badan. Keenam adalah strategi untuk mengoptimalkan prestasi latihan dan juga pemulihan selepas sesi latihan. Okey, untuk subtopik yang pertama, bagi saya tentang keperluan tenaga, keseimbangan tenaga dan juga ketersediaan tenaga. Untuk keperluan tenaga, saya ada 4 sebab kenapa perlunya tenaga ni. Pertama adalah untuk pembinaan otot tubuh. Maksudnya tenaga ni diperlukan untuk kita ni membina otot tubuh badan ni. Daripada kecil sampai besar kita perlukan makan. Daripada pemakanan itu hasilnya tenaga untuk badan kita terbina otot dari kecil sampai besar. Maksudnya daripada seorang kanak-kanak untuk badan dia membesar hingga peringkat dewasa. Kedua adalah untuk mengekalkan suhu badan. Ketiga, untuk memastikan sistem dalaman tubuh berfungsi dengan baik. Dan keempat adalah untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian. Maksudnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian tu, daripada pemakanan yang kita ambil dapat menjana satu tenaga yang optimum dan terbaik untuk kita gunakan semasa kita jalani aktiviti ataupun sesi latihan. Okey, seterusnya keseimbangan tenaga adalah, bagi saya adalah pentingnya tenaga yang kita ambil tu ialah mestilah pemakanan itu mengikut piramid makanan supaya hasil tenaga yang tenaga yang terhasil daripada pemakanan yang kita ambil adalah merupakan tenaga yang sangat optimum dan tenaga tu sangat terbaik untuk kita gunakan semasa sesi latihan kita. Okey. Dan ketersediaan tenaga pula bagi saya adalah untuk seorang atlet itu sentiasa bersedia. Maksudnya ketersediaan tenaga ini bagi saya tenaga daripada pemakanan yang atlet ambil, jumlahnya adalah untuk menjana satu tenaga yang tenaga itu sentiasa bersedia di dalam badan. Maksudnya sekiranya kita untuk melakukan sebarang aktiviti, kita mempunyai cukup tenaga untuk menjalani aktiviti tersebut atau sesi latihan tersebut. Okey, satu topik yang kedua adalah keperluan makronutrien untuk latihan. Okey, keperluan makronutrien ni bagi saya adalah untuk membekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan dalam latihan. Sebenarnya makronutrien ni terdiri daripada makanan yang besar, makanan yang besar seperti karbohidrat, protein, lemak yang mana akan membantu dalam penghasilan tenaga dan juga pembinaan otot semasa latihan dijalankan.
Kedua adalah keperluan mikronutrien. Okey, untuk latihan, bagi saya keperluan mikronutrien ni adalah untuk melindungi otot atau tubuh dan juga saraf, kerana mikronutrien terdiri daripada vitamin dan mineral sangat diperlukan oleh tubuh badan untuk mengekalkan kesihatan dalaman individu atau atlet. Maksudnya kerana terdapat sesetengah vitamin yang kelebihannya, maksudnya vitamin tersebut antara kelebihan atau efek dia adalah untuk melindungi, kesan dia untuk manfaat dia adalah untuk melindungi tubuh seperti otot ataupun saraf, macam tu. Okey, seterusnya yang keempat adalah komposisi badan dan prestasi sukan. Okey, pada saya komposisi badan ni merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan otot, tulang dan juga tisu badan yang lain. Prestasi atlet adalah tahap maksud saya prestasi atlet pula adalah tahap kesediaan seseorang atlet hasil daripada latihan yang telah mereka jalani untuk pergi ke pertandingan. Okey, mengapa komposisi badan ni? Mengapa komposisi badan sangat penting kepada atlet dalam mengekalkan bentuk badan yang ideal untuk atlet adalah untuk mereka mengekalkan prestasi. Kerana bentuk badan yang ideal, maksudnya komposisi badan yang ideal, lemak kurang semua, dia sedikit sebanyak akan mempengaruhi prestasi atlet untuk mencapai ke tahap yang lebih optimal. Kerana apabila komposisi badan yang tidak stabil, maksud saya peratusan lemak lebih daripada peratusan otot dan tulang dalam badan, ia akan menyebabkan atlet tersebut menjadi gemuk. Bila atlet menjadi gemuk atau berat badan semakin sedikit meningkat, jadi dia akan menyusahkan. Contoh seperti saya bermain sukan taekwondo. Untuk taekwondo, pemilihan ataupun untuk kategorikan sesuatu individu untuk join mengikut berat, maksudnya kelas yang dia join untuk dia berlawan mengikut berat. Sekiranya berat berlebihan, kemungkinan kelas yang dipertandingkan untuk dia akan masuk ke kelas yang lain, sedangkan dia sebelum ni masuk di kelas yang lain, masuk kategori berat yang lain. Dia terpaksa upgrade berat untuk masuk ke kategori berat yang lain. Perkara tersebut akan menyebabkan kesusahan kepada atlet tersebut, kerana kemungkinan dia akan sukar untuk memberi tahap prestasi yang terbaik semasa pertandingan tersebut, kerana berat yang dipertandingkan untuk dia tidak sama seperti sebelum ni. Okey, seterusnya adalah garis panduan AM, garis panduan perhidatan untuk mengukurkan keseimbangan cecair dan elektrolit dalam badan. Okey, untuk garis panduan AM untuk keperluan cecair dalam badan, terdapat sikit. Saya terangkan. Walaupun cadangan cecair tertentu tidak mungkin disebabkan variability individu. Maksudnya cecair itu mengikut individu. Kebanyakan atlet boleh menggunakan garis panduan berikut sebagai titik permulaan
dan mengubah sesuai keperluan cecair mereka. Okey. Untuk penghidatan sebelum latihan. Okey. Untuk atlet. Okey. First, untuk pertama minum kira-kira 15 hingga 20. Senang 1 hingga 2 botol mineral, iaitu botol mineral 1.5. Okey, 1.5 liter tu 2 hingga 3 jam sebelum bersenam. Okey. Maksudnya kadar 1 hingga 1.5 liter hingga 2 liter sebelum 2 jam sebelum kita bersenam. Okey. Kedua adalah minum sekurang-kurangnya 800 ml air setiap 15 hingga 10 hingga 15 minit sebelum bersenam. Okey. Itu untuk penghidatan sebelum latihan. Okey, untuk penghidatan semasa latihan, okey, sama, minum 800 hingga 1 liter air setiap 10 hingga 15 minit semasa latihan. Okey, keduanya, sekira menjalankan lebih daripada 90 minit, minum 8 hingga 10 liter 800 hingga 10 1.0 1 liter air, 800 ml hingga 1 liter air minuman sukan tanpa karbonat. Bukan karbonat, maaf saya, tanpa karbohidrat, tidak lebih daripada 8% setiap 15 hingga 30 minit. Okey, seterusnya adalah penghidatan semasa latihan. Penghidatan selepas latihan. Okey, untuk penghidatan selepas latihan ni, kita kena timbang diri dulu. Maksudnya kita timbang berat badan sebelum dan selepas senaman dan gantikan kerugian bernalai. Okey. Minum 2 liter hingga 2.4 liter air setiap maksudnya untuk ganti balik air bernalai dalam badan kita ni yang keluar melalui perpeluhan, kan. Okey, untuk nisbah ambil nisbah 4:1 karbohidrat kepada protein dalam masa 2 jam selepas senaman untuk menambah kadar glycogen dalam badan. Okey. Bagi saya lah, untuk penghidatan ni perlu kerana atlet, untuk semua atlet, sekiranya mereka menjalani satu atlet, tak kira atlet remaja ataupun senior, bila menjalani sesuatu latihan, mana-mana individu akan mengalami proses perpeluhan. Proses perpeluhan ni salah satunya untuk fungsi peluh tu untuk menyejukkan badan daripada luar, kerana suhu badan kita yang di dalam berada dalam paras yang tinggi kerana kita melakukan aktiviti fizikal. Jadi fungsi bernalai tu adalah untuk kita menyejukkan badan daripada luar dan untuk menstabilkan suhu dalam badan. Jadi lagi kerap kita berpeluh, lagi banyak bernalai dalam badan yang keluar, maksudnya peluh lah. Selain itu juga kadang mengikut pengalaman saya, semasa latihan kita akan ada satu fasa di samping peluh,
yang keluar daripada badan. Juga kita akan merasa maksudnya nak pergi buang air kecil, kerana dalam lagi satu fungsi peluh ni adalah untuk merembes atau membuang toksik-toksik dalam badan. Jadi melalui membuang air kecil juga salah satunya adalah fungsi untuk membuang toksik dalam badan. Selain tu, perendatan ni adalah untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa cukup berdalih semasa latihan. Kerana ada individu atau atlet yang tidak cukup berdalih semasa dalam fasa latihan, mengakibatkan mereka terkena stroke haba. Iaitu stroke haba ni terjadi kerana suhu dalam badan seorang individu ataupun atlet berada pada tahap yang tinggi dan sangat panas. Jadi suhu badan sangat tinggi yang menyebabkan oksigen tidak boleh sampai ke otak dan menyebabkan diorang boleh pengsan. Dan cara yang terbaik untuk meredakan stroke haba ni adalah kita perlu sejukkan badan balik atlet tersebut. Itu sebab utama perhidratan ni diperlukan semasa latihan, Mas. Jadi untuk kita melihat atau untuk kita memastikan tubuh badan kita berada pada suhu yang optimum, walaupun kita sedang melakukan aktiviti fizikal yang sangat yang berada pada intensiti yang tinggi, poluh keluar dengan begitu banyak sekali, tapi kita perlu cecair dalam badan untuk menambah cecair dalam badan itu dengan minum air sama air mineral ataupun air karbohidrat untuk mengganti balik cecair dalam badan, berdalih dalam badan yang keluar semasa sesi perpeluhan. Seterusnya subtopik yang ke-6 iaitu strategi untuk mengoptimalkan prestasi latihan dan pemulihan selepas sesi latihan. First sekali, perkara pertama kita kena untuk sesi pemulihan tu kita perlu melihat untuk dari segi mengoptimalkan prestasi tu, strategi dia kita perlu satu, pemakanan. Kita kena jaga pemakanan. Untuk pemakanan, sentiasa makan pada mengikut piramid makanan dan mengikut kalori atau kalori badan atau kalori seorang individu untuk menghasilkan tenaga untuk seseorang mengikut berat badan, tinggi dan BMI badan. Jadi dari situ, sekiranya atlet ni peka atau mana-mana atlet atau jurulatih boleh macam menjaga pemakanan atlet mereka dengan memastikan atlet mengambil makanan pada waktu yang betul dan ditetapkan mengikut jadual. Jadi dengan itu secara tak langsung penghasilan tenaga yang terhasil daripada makanan yang diambil akan dapat mengoptimumkan, memberi tenaga yang optimum untuk kita, untuk atlet, bagi mereka menjalani sesi latihan seperti biasa. Seterusnya untuk pemulihan. Sesi pemulihan ni saya pergi kepada makanan untuk latihan dulu.
makan untuk latihan atau prestasi ni, kerana kerana makanan ni, topik kita yang pertama adalah pemakanan. Jadi kita kena, saya nak cerita sikit ni untuk ni berkaitan dengan pemilihan juga. Pertama, program latihan memerlukan diet yang direka dengan baik untuk orang dewasa, aktif dan atlet yang kompetitif. Penyelidikan menunjukkan plan pemakanan yang seimbang perlu memasukkan kalori yang mencukupi dan makronutrien yang sihat untuk mengoptimalkan prestasi sukan. Badan akan menggunakan karbohidrat atau lemak sebagai sumber tenaga utama bergantung kepada intensiti dan jangka masa latihan. Jadi pengambilan kalori tidak mencukupi akan menghalang latihan dan prestasi sukan untuk seorang atlet. Saya selitkan sikit kalau untuk orang dewasa yang aktif, yang menjalankan 3 hingga 4 kali seminggu, biasanya maksudnya latihan atau senaman, biasanya boleh memenuhi keperluan pemakanan melalui diet sihat yang normal, moderate atlet yang normal, moderate atlet yang elite yang melakukan latihan sengit selama 5 hingga 6 kali seminggu akan memerlukan lebih banyak nutrien untuk menyokong permintaan tenaga sebagai contoh. Dan menurut penyelidikan pembelanjaan tenaga untuk penunggang basikal melampaui Tour de France adalah kira-kira 12,000 kalori sehari per gram. Jadi untuk pemakanan dia, dari segi karbohidrat adalah untuk pemakanan ni, sepatutnya saya ulat pada awal lah untuk benda ni, tapi tak apa, saya akhir ni sebagai untuk penutup, saya ulaskan sekali, tapi belum penutup lagi. Karbohidrat adalah sumber bahan api utama untuk atlet dewasa ataupun saingan yang aktif. Maksudnya tak kira lah atlet dewasa ataupun atlet remaja, dua-dua sama. Garis panduan umum untuk mengambil pengambilan karbohidrat adalah berdasarkan saiz badan dan ciri-ciri latihan. Keperluan karbohidrat dalam diet harian boleh terdiri daripada 45 hingga 65% daripada jumlah pengambilan makanan bergantung kepada tuntutan fizikal. Kedua, protein. Protein ni bertanggungjawab untuk pertumbuhan otot dan pemulihan otot dan juga tubuh badan, untuk mengganti tisu-tisu yang rosak. Kepada orang untuk atlet remaja, jumlah protein untuk setiap individu membantu mengekalkan keseimbangan nitrogen positif dalam tubuh. Yang penting untuk tisu otot. Jadi keperluan protein boleh berbeza-beza dan ketara antara 8 gram hingga 2 gram sekilogram berat badan setiap hari. Itu untuk lemak. Itu untuk protein. Untuk lemak pula, lemak membantu mengekalkan keseimbangan tenaga, mengawal selia hormon dan memulihkan tisu otot. Omega 3 dan omega 6 juga adalah asid lemak penting yang sangat penting untuk pemakanan sukan. Ada penemuan penyelidikan mencadangkan seseorang atlet maksudnya mengambil kira-kira 30% daripada jumlah pengambilan kalori harian mereka
sebagai lemak yang sihat. Okay, lemak yang sihat ni kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, juga pada kacang. Okay, contoh omega ni dia terdapat dalam minyak-minyak ikan lah, kalau saya tak silap. Okay, untuk pemulihan tu, okay, makanan ni kita boleh bahagikan. Okay, contoh makanan ni dia ada macam kita boleh bahagikan makanan ni untuk apa, makanan ni untuk apa. Contoh macam makanan untuk ketahanan, kita ada makanan untuk kekuatan dan makanan untuk persaingan. Okay, jadi saya ambil 3 ni. Okay, 3 ni okay. Kita pergi yang pertama, makanan untuk ketahanan. Okay, makanan untuk ketahanan ni, program ketahanan ditaktifkan sebagai 1 hingga 3 jam sehari, senaman sederhana hingga intensiti tinggi. Pengambilan tenaga tinggi dalam bentuk karbohidrat adalah penting menurut penyelidikan. Penggunaan karbohidrat sasaran untuk atlet daya tahan berkisar antara 6 gram hingga 10 gram sekilogram berat badan setiap hari. Jadi lemak adalah tenaga yang tingkat menengah ni, maksud tingkat tengah, yang digunakan semasa sesi latihan jangka panjang. Okey. Okey. Di sini juga saya nak cakap balik, maksudnya saya nak terangkan balik 6 alasan lah mengapa anda perlu minum banyak air. Kerana atlet ketahanan lebih, atlet yang berdurasi panjang ni, maksudnya yang sukan dia berdurasi panjang, lebih berisiko untuk dehidrasi. Jadi air ni, seperti saya cakap dalam topik yang tadi, adalah untuk menggantikan cecair dan elektrolit yang hilang melalui peluh, adalah perlu untuk sentiasa memastikan prestasi berada pada tahap yang optimal. Okey, seterusnya makanan untuk kekuatan. Okey, program latihan rintangan dirancang untuk secara beransur-ansur untuk membina kekuatan untuk atlet, untuk rangka. Okey, jadi latihan kekuatan adalah kerja intensiti tinggi. Ia memerlukan sejumlah besar makronutrien untuk pembangunan otot. Okey, jadi pengambilan protein adalah sangat penting untuk meningkatkan dan mengekalkan jisim badan tanpa lemak. Penyelidikan menunjukkan keperluan protein boleh berbeza-beza dari 1 hingga 2 gram hingga 3.1 gram sekilogram berat badan kita setiap hari. Okey. Untuk yang ketiga, ketiga adalah makanan untuk persaingan. Okey, penyediaan untuk sukan yang kompetitif akan berbeza-beza dalam keperluan pemakanan. Okey, pemakanan sukan. Okey. Sebagai contoh, atlet kekuatan berusaha untuk meningkatkan jisim tanpa lemak dan saiz badan untuk sukan mereka. Okey, contoh sukan angkat berat. Sukan angkat berat ni, kalau kita lihat kebanyakan atlet dia badan sangat besar. Okey, badan yang besar ni bukannya bermakna mereka tidak sihat. Okey, pada yang kita lihat, tubuh badan yang atlet yang angkat berat sebegini besar adalah kerana mereka badan yang besar tu membantu mereka untuk menghasilkan tenaga yang optimum atau maksimum untuk mereka mengangkat beban yang sangat berat untuk pertandingan tersebut. Okey, untuk yang kedua adalah pelari ketahanan, memberi tumpuan kepada mengurangkan berat badan untuk sukan mereka. Pelari ketahanan memberi tumpuan kepada mengurangkan berat badan, lemak
untuk fungsi puncak badan semasa acara mereka. Maksudnya di sini pelari yang ketahanan jauh ni, contoh macam pelari maraton semua, mereka memerlukan tubuh badan yang lebih kecil, kerana tubuh badan yang lebih kecil ni akan menyebabkan mereka, membantu mereka untuk mereka berlari dengan lebih jauh kerana mereka tidak membawa beban yang berat. Jadi maksudnya badan mereka tidak mempunyai lemak. Dan juga mengapa mereka berbadan kecil? Kerana mereka adalah atlet berlari maraton sebagainya ni, mereka telah dilatih untuk menggunakan stor lemak, iaitu memecah stor glikogen untuk menghasilkan daya tenaga bagi menggantikan tenaga yang ATP yang mula-mula mereka gunakan. Okey, jadi di sini disebut tenaga dia orang ni adalah satu adalah peringkat tenaga menggunakan kaedah aerobik. Aerobik ni adalah untuk penghasilan tenaga tu terhasil daripada stor-stor lemak dalam badan yang dipecahkan oleh glikogen. Okay, jadi mereka memang boleh katakan badan mereka akan peratusan lemak dia sangat sikit kerana lemak banyak, kerana stor-stor lemak dalam badan mereka telah di convert kepada tenaga. Okey, seterusnya matlamat sukan akan menentukan strategi pemakanan sukan terbaik. Okey, perancangan makan sebelum dan selepas latihan adalah unik untuk setiap atlet dan penting untuk prestasi yang optimum. Okey, untuk pemulihan ni ataupun untuk prestasi, untuk prestasi dulu adalah untuk prestasi ni adalah untuk kita seseorang atlet mencapai satu tahap yang paling optimal dalam diri mereka, iaitu boleh menghasilkan daya yang sangat maksimum dan boleh pergi sejauh yang mungkin dan boleh memberi satu performance yang terbaik semasa mereka menjalani atau menyertai satu pertandingan. Okey, untuk pemulihan ni adalah pemakanan yang kita nak ambil tu adalah untuk memastikan segala otot badan dalam badan kita boleh diganti melalui pemakanan. Selepas latihan, kemungkinan ada otot-otot dalam badan kita yang akan rosak, seperti tisu-tisu yang akan rosak. Jadi dengan pemakanan yang seimbang atau pemakanan yang ideal dengan betul untuk atlet tersebut, jadi di situ akan dapat membantu untuk mereka mengganti secara automatik sel-sel dalam badan untuk mengambil nutrien-nutrien daripada pemakanan yang kita makan, atlet makan, untuk mengganti semula tisu-tisu yang rosak dalam badan mereka. Okey, jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.